lantaklah kita main politik demokrasi. Tak betul dari segi politik budaya semua tak betul. Jadi kita sentuhlah, jangan sebab ini MCA kita jadikan alasan MCA sebab you parti yang kedua besar, jadi saya boleh campur tangan, saya ada hak. Itu MIC lain-lain, gerakan ada banyak masalah, kita tak campur, dia kurang besar. Jadi sebagai komponen parti yang kedua besar tak ada maruah, maka itulah orang Cina benci dengan MCA. Dia panggil MCA ni kau tahulah MCA tak ada maruah lah, dia caci MCA. Semua pemimpin MCA pernah dicaci. Inilah sebab maruah kita telah nampak seakan-akan digadaikan ataupun kita mendapat penintasan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi itulah yang saya nak sampaikan supaya masyarakat Melayu UMNO memahami apakah masalah MCA sebenar. Bukan saya nak katakan itu tak betul. Kita perlu memahami sebab media ni kadang-kala media pun kadang-kala dia pun tak faham. Kadang-kala kita tak salahkan dia orang sebab editor ada juga sentimen dia. Mana ada independent of media? Tak adalah. Kalau kita tengok kamera MCA ni, media sudah mengambil memihak kepada pihak-pihak tertentu. Adakah disebabkan oleh ada mafia belakang mereka? Saya pun persoalkan. Saya tanya tadi Tuan Anwar saudara, memang ada mafia. Cuma kita tak dapat buktikan. Jadi kita diam sajalah. Tapi mafia tetap ada. Tak dapat dielakkan, tak dapat dinafikan. Ini memang hakikatnya, bukan hakiki. Okey, menarik. 1 minit saja lagi masa yang ada Tuan Syed ya. Cuma tapi Tuan Syed kena hormati betul lah masa ni. Tadi tahu Tuan Syed susah nak berhenti kalau bercakap. Apakah Tuan Syed yakin bahawa sebenarnya kemelut ini akan diselesaikan, dan kalau tidak diselesaikan, kita bimbang sokongan rakyat Cina terutamanya kepada MCA akan sedikit terhakis. Saya rasa kepimpinan Datuk Seri Ong Tiket dan juga Datuk T sendiri di sini faham betapa pentingnya perkara ni dapat diselesaikan mengikut lunas-lunas ya. Tetapi bila dia percaya yang benda itu betul, gunalah nasihat Perdana Menteri, the courage of your conviction, dan nasihat beliau kalau mandat dan amanahnya betul, jadi guna pakailah nasihat. Ini bukan interference, dia tak interfere, dia nasihat. Jadi mestilah akan berlaku bila kita yamcha minum teh untuk selesai dan masalah, mengharapkan perkara itu dapat dia kompromi lah sedikit sebanyak untuk the greater good of the party. Sebab the overall kebaikan parti is paramount. Supaya datang pilihan raya ke-13, Barisan Nasional dan MCA akan menang. Okey, dua ayat. Saya cuma 2 ayat saja. Kalau kita tengok dari mula, ada 20 lebih orang tak sokong Presiden. Sekarang Presiden dapat 23 daripada 10 membantah. Dia dapat lebih daripada 2/3. Jadi ini bukan masa untuk mengatakan MCA semakin kurang, Presiden tak ada. Kemana MCA semakin diselesaikan. Kita semakin masa kita panggil grassroots untuk datang. More than 600 orang datang grassroots. Jadi kita semakin kukuh, Presiden semakin kukuh. Jadi inilah bukan alasan. Cuma orang nangis menjadi satu isu. Lain kali kita buat budaya nangis sajalah. Itu saja. Okey, terima kasih Dato' T dan K dan juga Tuan Syed Abdul Razak. Jadi jangan nangis-nangis lagi. Kita senyum-senyum dan kita yakin bahawa skrip yang sudah pun tercatat dalam tentang sejarah MCA ini pasti akan ada pengakhirannya, dan kita harap satu pengakhiran yang menggembirakan semua pihak, terutamanya penyokong-penyokong MCA sendiri. Sehingga kita jumpa lagi dalam Hello Malaysia. Salam hormat dari kami semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.